Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri akan hadir sidang kemuncak tergempa OIC kali ke-8 di Riyadh, Arab Saudi hari ini. Perbincangan menjurus serangan, kekejaman dan ketidakperi kemanusiaan rejim Israel yang berterusan ke atas Palestin. Perdana Menteri akan menyatakan pendirian tegas Malaysia mengenai usaha segera untuk menamatkan tindakan pembunuhan beramai-ramai Israel terhadap rakyat Palestin dengan krisis kemanusiaan masih berlarutan. Lagi 20 tan barangan keperluan utama sumbangan Malaysia dihantar untuk rakyat Palestin. Pesawat kargo khas yang membawa penghantaran kedua bantuan kemanusiaan menerusi Ops Ihsan berlepas ke Mesir malam tadi. Sebelum ini, penghantaran pertama pada 3 November lepas telah membawa barangan seberat 20 tan. Manakala 10 tan lagi barangan dijadual akan dihantar menerusi penerbangan ketiga dalam masa terdekat. Malaysia sedia hantar lebih banyak sarung tangan getah untuk kegunaan pasukan perubatan di Semenanjung Gaza. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadil Yusof berkata ketika ini sarung tangan getah antara keperluan mendesak di Semenanjung Gaza. Terdahulu, Majlis Getah Malaysia telah kumpul 100,000 sarung tangan getah yang akan dihantar menerusi Ops Ihsan. Dalam pada itu, Malaysia menerusi Ops Ihsan bercadang mewujudkan satu hub kemanusiaan di Kahirah. Ia akan disedia semua NGO bernaung di bawah Ops Ihsan. Menurut pengurusi Sekretariat Ops Ihsan, pasukan terbabit akan ke Kahirah minggu depan untuk memastikan perancangan itu dapat dilaksanakan dengan lancar. Ops Ihsan merupakan inisiatif dilancarkan Kementerian Luar bersama lebih 50 NGO. Tol percuma diberikan kepada pengguna lebuh raya selama 2 hari bermula tengah malam tadi sempena sambutan Deepavali. Menteri Kerja Raya berkata pelaksanaan tol percuma itu akan berakhir Ahad pukul 11.59 malam. Pengecualian tol diberikan kepada semua jenis kelas kenderaan kecuali di Plaza Tol Sempadan Negara iaitu Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang, Johor. Pasukan Kementerian Pendidikan KPM muncul juara keseluruhan pertandingan antarabangsa World Robot Olympiad WRO 2023. Menurut KPM, kejayaan itu merupakan kejuaraan ke-11 daripada 19 kali penyertaan Malaysia dalam WRO. Kejuaraan itu diperoleh setelah pasukan negara berjaya meraih 4 pingat emas dan 2 pingat perak daripada keseluruhan 7 kategori yang dipertandingkan. Seorang lelaki tempatan berumur 24 tahun diberkas kerana disyaki mencuri 2 tumbler bernilai RM500 di sebuah pasaraya di Subang Jaya. Menurut Ketua Polis Daerah Subang Jaya, siasatan mendapati prospek juga disyaki terlibat dalam kes mencuri baju sukan bernilai RM2,060 di pasaraya yang sama 15 Oktober lepas. Susulan tangkapan itu, pihaknya berampas 26 helai baju serta 10 helai seluar sukan di kediaman suspek. Suspek memiliki satu rekod lampau kes curi. Disyaki jadi dalang sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti 2 warga Indonesia yang berstatus penduduk tetap dan pemastautin sementara diberkas Jabatan Imigresen Johor. Pengarah Imigresen Johor memaklumkan siasatan awal dapati suspek sasar parti yang telah disenari hitam daripada memasuki Malaysia. Bayaran dikenakan antara RM2,500 hingga RM3,500 sehala. Kedua-dua suspek ditahan bersama 16 parti ketika Ops Serkap di Pontian. Seorang eksekutif syarikat membekalkan sistem pengurusan pekerja asing ditahan. SPRM disyaki terima rasuah kira-kira RM45,000. Ia sebagai balasan membuat pertukaran ejen pengambilan pekerja asing warga Bangladesh melalui sistem komputer. Perbuatan tersebut dipercayai dilakukan antara Jun dan Oktober tahun ini. Buruh warga Indonesia dijatuhi hukuman penjara 10 bulan dan denda RM10,000 selepas mengaku bersalah memiliki dan menggunakan kad pengenalan pemastautin tetap palsu. Kesalahan dilakukan di sebuah kilang di Bayan Lepas antara 8.30 pagi hingga 2 petang pada 8 November lalu. Pertuduhan mengikut Peraturan 25-1-I Akta Pendaftaran Negara 1959 dan Peraturan Pendaftaran Negara 1990 pindaan 2007.
Satu rangka manusia ditemukan di kawasan berluka di bawah jambatan Jalan Persiaran Putra, Putra Heights, Subang Jaya. Rangka tersebut lengkap berkemeja T biru, bersinglet putih dan berseluar jeans biru. Menurut Ketua Polis Daerah Subang Jaya, hasil pemeriksaan telah menjumpai satu dompet mengandungi 2 kepengkat pengenalan diri warga Indonesia dengan nama Ricky Mandaguna, berusia 40 tahun dan beralamat di Kota Samarinda, Kisaran, Indonesia. Mangsa terakhir yang tertimbus di bawah runtuhan bangunan di Pulau Perhentian Besut ditemukan meninggal dunia pukul 2.08 petang semalam. Mayat mangsa dikenali Suparno dibawa keluar pada pukul 3.15 petang oleh pasukan bomba. Dalam kejadian pagi Khamis, 7 pekerja Mali Beach Resort terperangkap selepas bangunan restoran setinggi 3 tingkat runtuh. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun ditemukan lemas di pantai Taping, Kemasik petang semalam. Mangsa telah dihanyutkan ombak ketika bermain bersama rakan di kawasan pantai berkenaan. Ketua Polis Daerah Kemaman memaklumkan pihaknya terima laporan orang awam pada 5.21 petang. Mayat mangsa ditemukan orang awam kira-kira setengah jam selepas kejadian. Dalam pada itu, ibu bapa diingatkan supaya sentiasa awasi anak-anak daripada melakukan aktiviti air kerana musim monsun timur laut sudah pun bermula. Ketua Polis Daerah Kemaman memaklumkan tinjauan pihaknya di kawasan pantai juga mendapati ombak semakin tinggi dan berbahaya kepada sebarang aktiviti rekreasi. Justru ibu bapa diminta pantau aktiviti anak-anak terutama pada musim cuti sekolah. 18,616 pegawai dan anggota ATM siap siaga menerusi Op Murni bagi menghadapi bencana banjir sekiranya diperlukan. Panglima Tentera Darat dilantik sebagai peneraju Op Murni dan diberi kuasa operational command ke atas atur gerak anggota. Operasi itu akan dilaksana apabila Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana memerlukan ATM untuk membantu agensi kerajaan berkaitan dalam memberi bantuan kepada penduduk terjejas. Sementara itu, di Kampung Limau Kasturi, Gua Musang, lebih 1,200 penduduk baik pulih rumah rakit sebagai persediaan hadapi monsun musim terkujuh. Dan rumah rakit berkenaan dibina selepas bencana Bah Kuning 2014 yang landa Kelantan. Penduduk masih trauma dengan bencana 9 tahun lalu yang memusnahkan banyak rumah dan harta benda. Di Pahang pula, 41,729 pek makanan sedia dimakan diagih ke sektor stor bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat di 11 daerah sebagai persiapan menghadapi musim tengkujuh. Penyediaan makanan yang dibungkus menggunakan teknologi Retort itu membabitkan pembentukan RM950,000 yang melibatkan penyediaan 3 menu iaitu nasi berani, nasi lemak dan nasi minyak. Juga persediaan menghadapi risiko monsun timur laut, Kerajaan Johor merangka beberapa pelan tindakan serta langkah mitigasi terperinci. Menteri Besar Johor mengarahkan setiap aset, logistik dan sistem amaran awal banjir bencana diperiksa agar berfungsi dengan baik. 874 kawasan berisiko banjir dikenal pasti di negeri itu. 6 notis berkaitan kenaikan harga barangan bukan dalam senarai kawalan dikeluarkan KPDF di Pulau Pinang. Peniaga didapati mengingatkan harga barang bukan dalam senarai kawalan tersebut di luar kewajaran. Aduan diterima daripada Persatuan Hindu Pulau Pinang berhubung kenaikan harga 29 unit simpanan stok. 34 notis tunjuk sebab dikeluarkan terhadap beberapa peniaga ayam di sekitar Terengganu. Mereka didapati menjual ayam pada harga antara RM10.50 hingga RM11 sekilogram. KPDN sekali lagi ingatkan peniaga agar tidak mengambil kesempatan sehingga membebankan pengguna. Jika ingkar, tindakan boleh dikenakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Rapid Bus akan laksana 2 projek percubaan lorong bas tambahan di Jalan Genting Klang dan Jalan Lampang dengan kerjasama DBKL. Ia bagi tambah baik perjalanan bas di sekitar ibu negara agar lebih lancar, cepat dan mudah bagi pengguna pengangkutan awam. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus berkata, projek percubaan itu dijangka jadi pembangkit bagi peralihan mod perjalanan sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas. Projek percubaan akan bermula 15 November ini. Ini pula sektor pelancongan di Langkawi. Tourism Malaysia akan terus bantu mempromosikan pulau legenda itu kepada pelancong domestik dan antarabangsa.
Ketua Pengarah Tourismnya berkata Langkawi merupakan antara destinasi pelancongan penting kepada negara. Beliau turut memaklumkan tiada sebarang aduan daripada pelancong luar atau dalam negara yang diterima setakat ini berkaitan pusat peranginan di pulau tersebut. Pemerkasaan Sosioekonomi melalui pendigitalan. MDEC mengambil inisiatif itu sebagai persediaan tahun melawat Perlis 2024-2025. Pengurusi MDEC berkata sektor pelancongan merupakan salah satu sektor yang menjadi pembangkit untuk didigitalisasikan. Justru pemain industri perlu diperkasakan dengan pelbagai ilmu digital bagi mencapai matlamat usahawan digital. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT mengeluarkan notis tawaran pengambil alihan mandatori tanpa syarat bagi semua baki saham Bosted Plantations Berhad B-Plant pada harga RM1.55 sesaham. Langkah itu dilaksana selepas memeterai perjanjian penjualan saham tanpa syarat dengan Bosted Holdings Berhad BHB. Ini bagi pengambil alihan 739.20 juta saham B-Plant bersamaan 33% kepentingan. Tiada sebarang kompaun dikeluarkan membabitkan pelaksanaan SHMMP di Pabali 2023 setakat ini. Menurut KPDN, pengguna yang lebih cakna dengan harga barangan menjadikan peniaga lebih berhati-hati dan telus dalam membuat urus niaga. Bermula Januari hingga 31 Oktober lalu, Kementerian menerima 35,709 aduan kepenggunaan. Konflik Palestin-Israel yang tercetus sejak 7 Oktober lalu setakat ini telah mengorbankan lebih 11,000 nyawa rakyat Palestin. Kementerian Kesihatan memaklumkan mangsa yang terkorban termasuk lebih 4,500 kanak-kanak. Dalam pada itu, jurucakap tentera Zionis berkata lebih 100,000 penduduk semenanjung Gaza telah melarikan diri ke selatan sejak 2 hari lalu. Ini susulan tindakan tentera Zionis meluaskan skop operasi ke kawasan tengah Gaza. Sementara itu, tentera Zionis terus rakus membedil semenanjung Gaza. Kamera agensi media Reuters malam tadi berjaya merakam objek yang dipercayai roket dilancarkan ke kawasan berkenaan. Letupan turut menyebabkan kepulan asap besar. Konflik Palestin-Israel kini telah melebihi tempoh sebulan sejak mula tercetus pada 7 Oktober lalu. Lebih 1,000 pegawai agensi pembangunan antarabangsa Amerika Syarikat menandatangani surat terbuka menggesa pentadbiran Joe Biden mendesak gencatan senjata segera dalam konflik Palestin-Israel. Menurut Reuters, surat terbuka itu sebagai tanda tidak senang pegawai kerajaan susulan sokongan tidak berbelah bahagi Biden terhadap Israel. Washington sebelum ini telah menolak gesaan daripada pemimpin Arab, Palestin dan negara lain untuk mendesak Israel menghentikan serangannya ke atas semenanjung Gaza. Selain operasi hospital yang hampir lumpuh sepenuhnya, 2.3 juta penduduk Gaza kini mengalami masalah kekurangan bekalan makanan selepas sebulan Gaza dikepung rejim Zionis. Sebagai langkah sementara, 112 juta dolar Amerika diperlukan program makanan dunia kelolaan PBB. 1.1 juta orang di Gaza dijangka mendapat manfaat bagi tempoh 90 hari akan datang. Hospital di Gaza kini pada tahap kritikal. Fasiliti kesihatan itu dijangka hanya dapat beroperasi dalam tempoh kurang 24 jam akibat kekurangan bahan api bagi menghidupkan generator. Kaki tangan Palang Merah Palestin berkata keadaan hospital di Gaza semakin meruncing susulan serangan Israel. Situasi itu berpunca daripada tindakan kejam rejim Zionis yang menyekat bekalan bahan api ke hospital Gaza. Tanda solidariti bersama rakyat Palestin. Ribuan rakyat Yaman berhimpun di ibu negara Sana mengibarkan bendera Yaman dan Palestin sambil memegang sepanduk yang mengutuk kekejaman rejim Zionis. Mereka turut melaungkan slogan "Wahai Gaza, kami bersama kamu, anda tidak bersendirian." Peserta perhimpunan menuntut pembukaan sempadan dan membenarkan kemasukan makanan dan ubat-ubatan kepada penduduk Gaza. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.